Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Baiklah, saya akan melakukan pembentangan pada hari ini iaitu ke subjek bagi subjek STU 242 iaitu tugasan berkumpulan iaitu subjek psikologi sosial. Kumpulan kami bernama Wakanda dan terdiri pada 5 orang ahli kumpulan iaitu pertama ialah saya, Siti Nur Alam binti Arif Fazilah dan juga rakan-rakan saya yang kedua ialah Nur Natasha binti Muhammad Anif, Syafiq bin Abdul Latif dan juga Nur Diana Azimah binti Muhammad Helmizi dan juga On Kaishin. Pilihan filem kami ialah Black Panther. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan sedikit tentang sinopsis tentang cerita Black Panther ini. Baiklah, cerita Black Panther ini adalah sebuah legenda mengenai 5 suku Afrika yang telah berebut sebuah meteorit yang mengandungi logam vibranium. Salah satu prajurit meminium herbal berbentuk hati dan membuatnya menjadi manusia super yang disebut Black Panther. Sebelum wafatnya sang raja, T'Chaka yang memegang tahta ini, namun setelah sang raja mati, kini puteranya yang akan segera mengambil tugas untuk menjadi raja. Di hari penobatan T'Challa yang sangat meriah itu, beberapa suku lainnya diminta memberi pendapat adakah mereka bersetuju dengan penobatan T'Challa ini. Tetapi tidak ada sesiapa pun yang menolak kecuali Okoye. Okoye merupakan pemimpin dari 2 orang vilajar yang hidup di atas pegunungan. Keduanya memang pantas untuk menjadi raja sehingga mereka harus bertarung untuk menentukan siapa yang akan menjadi raja. T'Chaka berhasil memenangkan pertarungan dan kini ia sudah resmi menjadi Raja Wakanda. Pasca menduduki tahtanya, T'Challa dihadapkan dengan Ulysses Grave yang sudah menjadi buronan Wakanda selama 30 tahun. Mereka berhasil mencuri vibranium daripada sebuah muzium dan berniat menjualnya kepada pembeli Amerika di Korea Selatan. Sayangnya, misi penangkapan Ulysses Grave tidak berjalan dengan baik kerana lelaki itu telah berhasil dibawa lari oleh kumpulannya. Sementara itu, T'Challa membawa Agent Roski Wakanda akibat terluka. T'Challa berusaha membalas budinya kepada Agent Rose sebagai rasa terima kasih kerana sudah menyelamatkan Nakian. Itu adalah sedikit sinopsis cerita Black Panther ini. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan teori satu iaitu teori proses kumpulan. Teori proses kumpulan ini dipilih oleh kerana Wakanda adalah sebagai sebuah negara dan identiti kolektif yang dipegang oleh warganya menjadi contoh bentuk kohesif dan teori identiti sepanjang filem kerana watak-watak dilihat terikat dalam satu unit yang koheren. Watak-watak filem ini sangat setia kepada komuniti mereka dan berakar umbi dalam sejarah budaya mereka sendiri. Baiklah, seterusnya adalah keberkaitan antara cerita Black Panther dengan konsep proses kumpulan. Puak yang berbeza di Wakanda menunjukkan hubungan antara pemprosesan kumpulan dan juga identiti. Setiap suku mempunyai identiti sendiri dan mengambil bahagian dalam tadbir urusan negara dan membuat keputusan dengan cara yang tertentu. Interaksi antara kumpulan ini dan identiti kolektif mereka menjadi asas kepada konflik dan penyelesaian dalam filem. Walau bagaimanapun, laluan pemujukan juga adalah satu proses bagi perubahan sikap mereka. T'Challa sebagai pemain peranan utama iaitu instrumental dan impresif dalam filem untuk membantu dan menyokong kumpulan. Penurutan juga dibentuk dalam pengikutnya. Untuk slide yang seterusnya adalah contoh hubung kait antara konsep proses kumpulan dengan kehidupan harian kita. Yang pertama adalah sikap individu. Proses kumpulan ini boleh mempengaruhi sikap, kepercayaan dan juga tingkah laku individu melalui tindakan kolektif. Individu juga akan berusaha untuk mengekalkan rasa kekitaan dan melindungi kepentingan status dan juga identiti kumpulan. Yang seterusnya adalah andaian terhadap seseorang. Proses kumpulan memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku seseorang. Kita sering mengenal pasti seseorang mengikut kumpulan seperti kewarganegaraan, etnik atau pertalian sosial mereka.
Baiklah, seterusnya adalah kepentingan proses kumpulan dalam kehidupan harian. Apakah kepentingan proses kumpulan ini dalam kehidupan harian kita? Okey, yang pertama adalah kita memahami dinamik proses seni kumpulan dan juga identiti adalah penting untuk memupuk kerjasama dalam masyarakat supaya melesaikan konflik dan mengalahkan perpaduan sosial. Dengan mengiktiraf juga peranan identiti dalam membentuk tingkah laku individu, boleh berusaha ke arah membina komuniti inklusif dan pelbagai yang menghargai dan menghormati identiti kumpulan yang berbeza. Seterusnya, teori yang kedua bagi cerita filem Black Panther ini ialah stereotip. Penggambaran stereotip dan ketafsiran filem ini amat ketara dalam watak Eric Killmonger. Pengalamannya sebagai seorang Afrika Amerika yang membesar dan persekitaran yang terasing adalah sumber motivasi Killmonger. Stereotip yang dihadapi menjejaskan kemarahannya dan keperluan untuk membalas dendamnya menyebabkan dia mempunyai pemandangan yang premis terhadap dunia. Seterusnya adalah keberkaitan antara Black Panther dengan konsep stereotip. Melalui tindakan dan pandangan Killmonger, hubungan antara stereotip dan prasangka ditunjukkan sepanjang filem. Ia didorongi oleh tanggapan sebagai kognitif bahawa mereka semua kumpulan yang tertindas adalah mangsa yang memerlukan kebebasan. Beliau berpendapat bahawa Wakanda dengan teknologi canggihnya harus menggunakan sumbernya yang untuk memperkasakan komuniti yang tertindas di seluruh dunia. Killmonger akhirnya memilih untuk mengikuti jalan yang ganas dan merosakkan dalam usaha untuk memaksakan pandangannya secara paksa kerana prasangka dan stereotipnya. Seterusnya adalah contoh hubung kait antara konsep stereotip dengan kehidupan harian. Apakah contoh hubung kait ini? Yang pertama adalah paternalistik. Ia membawa maksud ialah membawa kita untuk menggamalkan sikap conditions dan paternalism yang walaupun biasanya menjengkelkan, tidak timbul dari keinginan untuk membahayakan orang lain. Jenis stereotip ini agak kerap dalam rawatan yang banyak lelaki mempunyai wanita sebagai contoh, antara lain kerana wanita secara sejarah tidak mempunyai akses ke pendidikan tinggi. Yang kedua adalah diskriminasi, iaitu bermaksud seseorang mungkin mempunyai stereotip negatif terhadap kumpulan kaum atau etnik tertentu. Isu perkauman akan berlaku. Contohnya, hal ini demikian akan menyebabkan tingkah laku diskriminasi, termasuk amalan pengambilan pekerja berat yang melibatkan berat sebelah dan juga profilan kaum atau layanan yang tidak sama rata dalam interaksi sosial. Seterusnya, apakah kepentingan teori stereotip ini dalam kehidupan harian? Kepentingannya adalah memahami stereotip dan prasangka adalah penting dalam memerangi diskriminasi dan juga menggalakkan kesesamaan. Dengan mengiktiraf pengaruh stereotip dan prasangka, individu boleh mencabar kecenderungan mereka sendiri dan berusaha dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan juga adil. Ini sangat penting ya dalam kehidupan kita seharian, tak kiralah dalam masyarakat ataupun dalam diri kita sendiri. Kita telah ke penghujung, iaitu kesimpulan melalui cerita filem Black Panther ini. Filem Black Panther ini adalah sebuah filem memberikan kesedaran kepada masyarakat dalam mempertahankan negara dari ancaman luar dan semangat kenegaraan dapat dilihat. Dalam movie ini juga kita diterbitkan sikap prasangka dan stereotip yang dihadapi mereka telah menjejaskan kemarahannya dan keperluan untuk membalas dendam yang telah menyebabkan dia mempunyai pandangan yang pesimis terhadap dunia. Black Panther juga menyampaikan ideologi keganasan bukanlah alat pembebasan daripada pergaduhan. Black Panther ini adalah menunjukkan wanita kulit hitam itu mampu mencapai tahap baru dalam bidang sains, kepimpinan, teknologi dan juga kejuruteraan, merupakan daya yang positif dalam menghapuskan stereotip, terutamanya diskriminasi terhadap wanita kulit hitam. Ingat tu. Ini adalah sumber ataupun rujukan yang telah kumpulan kami dapati, iaitu melalui
juga link-link Google Form dan juga beberapa buku lah. Terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan Wakanda. Moga perbincangan pada hari ini dapat sedikit sebanyak telah memberi idea dan juga tentang cerita filem Black Panther itu sendiri. Sekian, terima kasih.